Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kumpulan saya, iaitu kumpulan 4, grup 4, ingin membentangkan tentang bagi kesan pandemik COVID-19 kepada syarikat, iaitu syarikat kami, iaitu Zamnet Serum. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nur Mariana binti Muhammadin kerana memberi kami tunjuk ajar, peluang dan juga segala ilmu yang diberikan bagi menyiapkan assignment dan juga tugasan-tugasan lain. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Azam Zuri bin Saumi, saya sendiri, Nik Muhammad Hafizi bin Nik Ibrahim, Muhammad Rizwan Hafiz bin Yusuf, Muhammad Zaki bin Ismail, Abdul Hakim bin Zulkifli, dan akhir sekali Ahmad Fatihudin bin Alias. Kita teruskan tentang projek kami, kesan pandemik COVID-19 kepada syarikat, kepada syarikat Zamnet Serum. Okey, kita teruskan pengenalan. Perniagaan kami ini adalah bernama Zamnet Serum, sebuah syarikat perusahaan internet lah. Tengku Zamnet bin Tengku Hafizi adalah pelajar Universiti Malaysia Kelantan UMK memulakan perusahaan ini. Zamnet telah belajar masalah penyakit kulit ni daripada rakan sekelasnya, disebabkan oleh keturunan ada, jangkitan ada dan macam-macam lah. Disebabkan itu dia melakukan beberapa analisa dan kajian dan mencetus idea bagi menghasilkan serum kulit untuk mencantikkan kulit. Dan syarikat ini juga mengambil peluang untuk memperluaskan bidang ini dan juga memperluaskan produk ini, sebab semua manusia ingin cantik. Seterusnya adalah pilihan dan kos peluang. Bagi syarikat ataupun firma Zamnet Serum juga telah menderita yang sangat ketara akibat COVID-19 yang melanda. Itu merupakan produk Zamnet Serum. Sebagai contoh, syarikat itu tidak mempunyai bahan mentah semula jadi seperti siput, lidah buaya dan sebagainya. Oleh itu, terdapat begitu banyak keperluan pengguna yang tidak dipenuhi. Ini telah membawa kepada pendapatan produk yang lebih rendah. Akibatnya, ini menyebabkan bahagian pemasaran produk menurun dan harganya meningkat. Perbadanan kami telah mengambil beberapa langkah untuk menjamin bahawa produk memenuhi permintaan pasaran. Oleh itu, kini mesti memutuskan cara untuk menggunakan sumber bahan mentah dengan cara yang terbaik supaya untuk mengelakkan pembazaran, sebab bahan itu adalah cukup terhad. Untuk mengelakkan sisa bahan mentah mesti gunakan secara terkawal semasa pandemik COVID-19. Akibatnya, perbadanan hanya membuat produk sebagai tindak balas kepada permintaan pengguna, maknanya dia minta baru kita buat gitu. Semasa ada permintaan baru kita buat. Semasa pembuatan membuat keputusan, dan terpaksa mempertimbangkan alternatif terbaiklah. Antara beberapa pilihan alternatif seperti eksklusif, seorang mesti dipilih, dan perbelanjaan adalah pilihan diandaikan oleh syarikat. Memandangkan loji penapisan yang akan siap tidak lama lagi di Johor lah, yang terus memacu kos pengeluaran yang lebih rendah. Kami melihat bahawa yang lebih rendah adalah harga gula antarabangsa dan ringgit lebih kukuh akan mengekalkan kos gula mentah di Teluk. Ini juga akan membolehkan MSM menurunkan sebahagian MSM dan syarikat gula menurunkan sebahagian dari penyebatan kos kepada pelanggan. Mungkin membawa kepada pemulihan jumlah domestik, juga positif terhadap komitmen kerajaan baharu untuk membendung penyelundupan gula, masukkan gula bertapis. Antara MIDF Research telah mengulangi kenyataannya kesalahan netral MSM
dengan harga sasaran lebih rendah iaitu RM3.86. Okey, sumber untuk pengeluaran. Kebaikan fizikal yang digunakan untuk penciptaan produk dan perkhidmatan dirujuk sebagai faktor pengeluaran. Jumlah elemen pengeluaran tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan output untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad, menjadikan lebih jarang berlaku itu terhad. Terdapat 4 kategori faktor pengeluaran yang berbeza: usahawan, buruh, modal, tanah dan macam-macam lagi lah. Mana satu-satunya faktor pengeluaran yang digunakan oleh perniagaan Zamnet Serum adalah buruh, modal dan usahawan. Jika perkara yang penting dah. Ini kerana syarikat Zamnet Serum secara eksklusif menjalankan perniagaan dalam talian yang tidak memerlukan tanah untuk membuat produk, dan oleh itu tidak menggunakan faktor pengeluaran tanah. Syarikat boleh mendapat manfaat daripada ini dan menjimatkan wang dan tidak perlu risau tentang bayaran berkaitan dengan sewa yang mesti dibuat setiap bulan jika mereka menyewa kawasan keperluan operasi. Okey, itu kita teruskan kepada perkara satu, iaitu buruh. Buruh, syarikat Zamnet Serum sangat bergantung kepada buruh sebagai faktor pengeluaran utamanya. Okey, buruh adalah komponen penting dalam perusahaan, dalam proses pengeluaran, kerana ia merujuk kepada sumber mental dan fizikal yang dibuat oleh individu untuk menghasilkan barangan atau perkhidmatan. Dalam daya buruh, individu boleh diklasifikasikan sebagai buruh mahir dan tidak mahir bergantung pada tahap kepakaran mereka bawa ke meja. Ia juga penting untuk diperhatikan bahawa buruh dianggap sebagai input yang berubah-ubah dan bermaksud bahawa kuantiti buruh boleh diselaraskan untuk meningkatkan dan mengurangkan tahap pengeluaran. Okey, yang kedua adalah modal. Faktor pengeluaran kedua digunakan oleh syarikat Zamnet Serum adalah modal. Modal merujuk pada sumber ekonomi yang diwujudkan oleh manusia untuk membantu perniagaan dalam menghasilkan barangan perkhidmatan. Dalam kes Zamnet Serum, satu modal tersebut adalah bahan mentah yang penting untuk mengeluarkan produk utama mereka, serum rawatan bernama Zamnet Skin. Serum ini bertujuan untuk merawat pelbagai masalah kulit seperti kata-kata kulit bersisik dan mengawal minyak pada kulit dan melembabkan kulit-kulit kering. Okey, seterusnya yang ketiga adalah faktor usahawan. Faktor usahawan akhirnya bahagian terakhir teka-teki pengeluaran adalah usahawan berwawasan. Ini adalah individu yang mengambil alih dan memiliki pemacu untuk memasang unsur-unsur pengeluaran lain untuk membuat barangan dan perkhidmatan. Pengalaman sebelum ini untuk menjalankan perniagaan dengan cekap dan menguntungkan sebagai pemimpin, ahli strategi, pengajar, pengawas dan membuat keputusan syarikat. Okey, kita teruskan adalah perkara seterusnya adalah permintaan dan penawaran. Seperti yang digambarkan dalam Rajah 1, keadaan awal keseimbangan antara permintaan dan penawaran dicapai pada titik EO, di mana harga berada pada RM30 dan kuantiti mencapai 286. Walau bagaimanapun, dengan peningkatan pengangguran dan orang menghadkan pembelanjaan mereka pada keperluan sahaja pada zaman pandemik permintaan untuk Zamnet Serum menurun, yang membawa kepada peralihan dalam lengkung permintaan dari DO kepada D1. Pada masa yang sama, lengkung bekalan yang juga beralih kepada SO dan kepada S1 untuk mengekalkan keseimbangan pada titik keseimbangan baharu E1, di mana harga kekal tidak berubah pada RM30 tetapi kuantiti menjulam kepada 107. Walau dalam keadaan tidak baik akibat pandemik, Tengku Zamnet, usahawan berwawasan, Tengku Zamnet, bukan Zamnet syarikat, Tengku Zamnet, usahawan berwawasan di belakang Zamnet Serum. Zamnet Serum. Okey.
Zamnet Seren enggan membiarkan perniagaannya goyah. Beliau memahami pentingnya mengekalkan kualiti produk dan peralatannya, memastikan mereka berada dalam keadaan sempurna. Beliau juga menyedari kepentingan mempromosikan produk itu walaupun permintaan rendah untuk memastikan hasil jualan terus mengalir. Untuk mencapai matlamat ini, beliau menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok dan Facebook untuk menjangkau khalayak yang lebih luas ataupun pada cakap apa, macam customer, mencari customer dan pelanggan yang lebih lebih menyeluruh di Malaysia dan mempamerkan faedah penggunaan Zamnet Serum. Keazaman Tengku Zamnik yang tidak berbelah bagi untuk berjaya dan kepintaran perniagaan yang bijak telah menjadikan Zamnet Serum sebagai nama yang terkemuka di Malaysia. Walaupun berdepan pelbagai rintangan akibat pandemik, beliau telah membuktikan bahawa kerja keras, kreativiti dan kebolehsuaian ia boleh dicapai. Okey, berdasarkan Rajah 2, daya pemasaran, permintaan dan penawaran berkumpul ini mewujudkan keseimbangan sempurna pada titik EO. Di tempat yang manis ini, harga sesuatu produk kekal pada harga RM30 apabila kuantiti mencecah 460 unit. Walau bagaimanapun, apabila ekonomi pesat dan keadaan kewangan rakyat bertambah baik, permintaan terhadap produk ini melonjak. Masyarakat sanggup berbelanja lebih banyak dan keinginan untuk produk berkembang. Akibatnya, lengkung permintaan beralih ke kanan, bergerak dari DO kepada D1. Pada masa yang sama, lengkung bekalan juga beralih ke arah yang sama, iaitu SO kepada S1 untuk bersaing dengan permintaan yang semakin meningkat. Persimpangan kedua-dua lengkung ini pada titik E1 menandakan keseimbangan baru, di mana harga kekal pada RM30 dan juga kuantiti melonjak dari 460 hingga 550 unit. Ekonomi Malaysia berada dalam tren menaik dengan unjuran pertumbuhan antara 6 hingga 7.5% pada tahun ini. Suku pertama 2021 telah menunjukkan tren positif dengan kadar penguncupan 0.5%. Peningkatan ketara pada tahun sebelumnya, ekonomi yang semakin meningkat membawa lebih banyak peluang pekerjaan dan gaji lebih tinggi yang membawa kepada masyarakat lebih yakin dan bersedia untuk berbelanja. Produk kecantikan dan penjagaan kulit yang pernah dilihat sebagai kemewahan kini menjadi satu keperluan kepada orang ramai yang berusaha untuk mengikuti rutin harian mereka dan mengekalkan penampilan mereka. Permintaan yang meningkat ini tercermin di pasaran, di mana pengeluaran produk meningkat untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Okey, bagi pengeluaran kos, seni penciptaan di mana imajinasi memenuhi praktikal untuk membuat sesuatu yang baru dari bahan mentah. Kos nilai kewangan yang diletakkan pada produk dan perkhidmatan yang kami gunakan dan hasilkan komponen penting dalam menentukan kejayaan produk. Kos melambangkan pengorbanan yang dibuat, peluang terlepas dan juga pertukaran untuk memilih satu perkara yang lain. Kisah Zamnet Serum dalam tempoh mencabar pandemik COVID-19 atau COVID-19 Januari hingga Mei 2021. Apabila data berikutlah, data produksi bercakap banyak tentang kepintaran dan ketabahan pengeluar ataupun pembuat. Okey, menunjuk pengeluaran Zamnet Serum semasa pandemik COVID-19 pada Januari hingga Mei 2021 menunjukkan peningkatan naik dan turun. Pada Januari, pengeluaran pada titik permulaan adalah dengan 190 unit dihasilkan yang disamakan dengan kos keseluruhan 5,700. Walau bagaimanapun, bulan berikutnya menyaksikan peningkatan dalam pengeluaran dengan 280 unit dihasilkan, menghasilkan kos sebanyak 8,580.
March pada cerita yang berbeza dengan penurunan pengeluaran pada 105 unit menjadikan kos turun pada 3,160, tetapi syarikat itu cepat melantun semula pada bulan April dengan peningkatan pengeluaran kepada 460 unit dan kos sebanyak 13,800. Trend menaik berterusan hingga Mei dengan peningkatan pengeluaran kepada 550 unit menghasilkan kos sebanyak 16,500. Sepanjang tempoh ketidakpastian dan perubahan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 atau COVID-19, Zamnet Serum menghadapi kos-kos yang berubah, iaitu kos berubah berdasarkan kuantiti barangan atau perkhidmatan yang dihasilkan. Kos ini juga dirujuk sebagai kos marginal, yang boleh dianggap sebagai kos tetap untuk perniagaan dan dikira sebagai kos semua unit yang dihasilkan. Okey, perkara seterusnya adalah persaingan firma atau persaingan syarikat. Di tengah-tengah wabak COVID-19, masalah kulit orang ramai di Malaysia ni pada tahap yang tinggi lah, daripada kering hingga menjadi gatal disebabkan ada terkena wabak dan juga orang terlalu menjaga dengan sanitizer, terlalu kerap membasuh tangan, mungkin efek daripada sabun, efek daripada hand sanitizer. Zamnet Serum sebagai usaha baru yang menghadapi cabaran sengit yang bersaing dengan jenama penjagaan kulit yang mantap, yang baik dengan di peringkat terbangsa yang sudah mempunyai pelanggan setia seperti contoh Zamnet Serum bersaing dengan orang-orang seperti Alwas Cosmetic, Nano White, Nina Beauty dan banyak lagi di pasaran yang sama. Industri penjagaan kulit sangat kompetitif, terutama dari segi harga. Zamnet Serum memegang kelebihan berbanding pesaing dengan menawarkan harga yang lebih berpatutan yang menjadikan produk diakses oleh khalayak yang lebih luas ataupun pelanggan yang lebih luas lah. Tidak seperti banyak produk tempatan dan termasuk yang lain, Zamnet Serum berharga berpatutan dan dapat dicapai untuk semua demografi. Terima kasih kepada keputusan pengasasnya Tengku Zamnik untuk menggunakan bahan semula jadi seperti madu, aloe vera, siput dan lain-lain, dan formulasinya sambil mengekalkan keberkesanannya. Pemasaran adalah salah satu aspek di mana Zamnet Serum membezakan dirinya daripada produk penjagaan kulit di Malaysia dengan khalayak sasaran yang sama. Kebanyakan jenama penjagaan kulit mempunyai jangkauan pasaran yang luas. Zamnet Serum sebaliknya bertujuan untuk memenuhi keperluan golongan yang kurang berkemampuan dan pelajar yang bergelut dengan masalah kulit semasa pandemik. Untuk meneruskan perjuangan, Zamnet Serum menggunakan media sosial untuk mencipta viral, menjangkau khalayak lebih luas dan mengikuti perkembangan jenama tempatan dan antarabangsa yang mantap. Sebagai kesimpulan, untuk Zamnet Serum benar-benar menempa nama dalam industri, ia perlu terus mengembangkan jangkauan pasarannya dan membuat kehadirannya dirasai di kalangan semua lapisan masyarakat. Okey, bagi peluang firma, kesan pandemik COVID-19 telah dirasai oleh semua syarikat Malaysia termasuk Zamnet Serum. Pada masa-masa yang mencabar ini, pemilik Zamnet Serum, Tengku Zamnik, mengambil langkah proaktif untuk memastikan kelangsungan perniagaannya. Beliau terlebih dahulu mengutamakan sumber pendapatan utama untuk Zamnet Serum, menyasarkan pelanggan setia syarikat yang kebanyakannya pelajar. Untuk memenangi kembali pelanggan-pelanggan ini, Tengku Zamnik melancarkan kempen yang melibatkan penyesuaian semula harga dan menggunakan saluran digital seperti media sosial untuk mendorong jualan dan diskaun dan menawarkan diskaun 30% untuk produk Zamnet Serum. Di samping itu, Tengku Zamnik membuat usaha sepadu untuk mengekalkan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang dan kekal berkomunikasi rapat dengan pelanggannya, menangani sebarang kebimbangan yang mungkin boleh mengenai masalah kulit mereka. Beliau menyusulkan perniagaannya untuk memenuhi keperluan pelanggan, menyedari kepentingan memupuk asas pelanggan yang sedia ada semasa pandemik daripada sentiasa mencari pelanggan baru. Akhirnya Tengku Zamnik merebut peluang
yang diberikan oleh pandemik untuk mengembangkan jangkauan pasaran Zamnet Serum. Sebelum ini, perniagaan ini memberi tumpuan terutama kepada pelajar, tetapi Tengku Zamnet berhasrat untuk memperkenalkan produk Zamnet Serum kepada khalayak yang lebih luas. Bagi mencapai dan memperkenalkan produk Zamnet Serum kepada khalayak yang lebih luas, beliau telah menjalankan analisa menyeluruh saluran pengedaran semasa dan akan datang untuk melaksanakan strategi bagi meningkatkan jualan dan jangkauan di kawasan yang sasaran. Beliau juga menilai dengan teliti pasaran yang sedia ada untuk menentukan pasaran baharu paling sesuai untuk Zamnet Serum yang bantu perniagaan meningkatkan pendapatan walaupun semasa pandemik. Okey, bagi peranan kerajaan untuk membantu dalam kita menghadapi kesan pandemik COVID-19 telah memberi tamparan hebat kepada ekonomi negara kita dengan berkuat kuasanya Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang memburukkan lagi keadaan dengan melumpuhkan banyak industri dan perniagaan. Walau bagaimanapun, kerajaan telah mengambil inisiatif several untuk membantu usahawan yang terjejas akibat pandemik. Salah satu inisiatif tersebut adalah melancarkan kelancaran program pembiayaan pemulihan mikro CBRM melalui Tekun Nasional. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah menyalurkan sebanyak 200 juta di bawah pakej rancangan ekonomi tambahan iaitu Rakyat Prihatin PKS bagi membantu usahawan mikro. Skim CBRM yang terbuka kepada sektor perniagaan dengan tempoh bayaran balik maksimum 3 tahun dan penangguhan bayaran balik selama 6 bulan, menawarkan penangguhan bayaran balik yang sangat diperlukan untuk usahawan mikro, janji untuk meningkatkan ekonomi negara. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan pelan pemulihan usahawan dan koperasi bagi menyokong kestabilan ekosistem usahawan dan memulihkan perniagaan keusahawanan. Pelan itu mengandungi 30 program dengan 20,000 usahawan mendapat manfaat pelaksanaannya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah memeterai perjanjian rakan strategi dengan Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan program keusahawanan belia, khususnya pelajar-pelajar kehilangan kerja akibat wabak COVID-19. Program-program ini dijangka akan merancangkan semula aktiviti PKS dan perniagaan mikro sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekosistem ekonomi negara. Selain itu, kerajaan telah menubuhkan kemudahan dana bantuan khas SRF dengan kerjasama industri kewangan dan Bank Negara Malaysia untuk menyediakan bantuan segera kepada PKS SRF untuk mendapat sambutan yang luar biasa dengan memperuntukkan sebanyak 5 bilion digunakan sepenuhnya. Bantuan ini telah membantu lebih kepada 80% PKS yang kebanyakannya adalah perusahaan kecil dan mikro. Akhir sekali, kerajaan telah memperkenalkan pelan rancangan fiskal bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PKMS. Peruntukan 40 bilion untuk sektor perniagaan merupakan langkah proaktif bagi memastikan usahawan tempatan pulih daripada kesan pandemik. Peruntukan itu meliputi jaminan ekuiti dan pinjaman, mempercepatkan pemulihan ekonomi negara dan menyokong sektor PKMS yang merupakan tulang belakang ekonomi negara. Melalui strategi pertama bajet 2022, kerajaan telah memperuntukkan pembiayaan mikro kredit bernilai 1.8 bilion melalui berbagai agensi termasuk Tekun, Agro Bank, Bank Simpanan Nasional, Bank Rakyat dan Bank Negara Malaysia. Skim ini menawarkan pinjaman tak berfaedah sehingga 10,000 dengan tempoh pinjaman selama 5 tahun dan moratorium selama 12 bulan. Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memulihkan sektor PKMS adalah penting kerana ia membuka peluang pekerjaan yang lebih ramai orang di Malaysia dan memastikan sektor PKMS kekal sebagai kuasa memacu belakang ekonomi negara. Sebagai kesimpulannya, wabak COVID-19 telah menyebabkan gangguan yang ketara kepada kehidupan dan perdagangan di seluruh Malaysia, menyebabkan tiada industri yang
tidak disentuh. Pandemik telah menjejaskan sektor utama seperti hiburan, peruncitan, perhotelan, pelancongan dan pasaran, memaksa banyak perniagaan menutup pintu atau mengamalkan langkah keselamatan baru untuk membendung penularan virus. Akibatnya ringgit Malaysia telah jatuh merudum dan KDNK negara telah mencunam yang sangat teruk. Pandemik ini juga telah menyebabkan eksploitasi pekerja asing di barisan hadapan kerana banyak perniagaan terpaksa mengurangkan kos dengan memberhentikan pekerja. Walau bagaimanapun, pengasas perniagaan Tengku Zamni telah mengambil langkah proaktif untuk mengurangkan kesan pandemik terhadap perusahaannya. Bagi memastikan perniagaan terus bertahan, Tengku Zamni telah memanfaatkan teknologi untuk menggerakkan operasinya secara talian dan meluaskan jangkauan melalui media sosial. Rata-rata orang menghabiskan 2 jam 22 minit di media sosial setiap hari, menjadikan platform yang ideal untuk mempromosikan produk dan menjangkau khalayak yang lebih besar. Sebagai tindak balas kepada perintah kawalan pergerakan PKP yang dikenakan oleh kerajaan, Tengku Zamni telah mengambil iktibar daripada perkembangan ini yang telah menjadikan satu titik untuk menyiarkan produknya setiap 2 jam. Selain media sosial, Tengku Zamni telah memulakan promosi jualan untuk memacu jualan dan menarik pelanggan. Sebagai contoh, pelanggan membeli 3 botol dan lebih Zamnet serum boleh menikmati penghantaran percuma, voucher pembelian dan hadiah percuma. Zamnet serum juga terkenal dengan dasar jaminan wang dikembalikan, yang membolehkan pelanggan mendapatkan semula wang jika produk tidak sepadan dengan ataupun tidak berkesan kepada mereka. Satu-satunya keperluan untuk bayaran balik adalah pelanggan mesti membeli sekurang-kurangnya 2 botol seram. Setakat itu saja. Terima kasih kepada Dr. Nur Mariana binti Muhammadin dan juga semua ahli-ahli kumpulan Ni Hafizi, Rizwan, Zaki, Hakim dan Fadiuddin kerana berada di belakang saya, membenarkan saya dan menjadikan saya wakil untuk pembentangan ini. Terima kasih Doktor. Mari kita tunjuk ajar kepada kami semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.